Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi meneruskan pembelajaran kendiri untuk anak-anak yang berada di rumah, menyelesaikan tugasan-tugasan yang terdapat dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3. Pada kali ini kita akan melihat apakah aktiviti yang terdapat pada buku teks muka surat 78 dan buku aktiviti muka surat 87. Kedua-duanya buku Bahasa Melayu tahun 3. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan. Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menjelaskan maksud pantun. Ini bermakna pada kali ini kita perlu berpantun sekali lagi. Baik, kita lihat buku teks muka surat 78. Membaca pantun sikap berjimat. Diberikan 4 rangkap pantun dan kemudiannya kita diminta menyatakan maksud pantun. Seperti yang kita ketahui, untuk pantun 4 kerat, 2 baris pertamanya adalah pembayang. Jadi kita tidak perlu menilai maksud untuk pembayang. Kita cuma perlu menilai maksud pantun itu yang terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Jom kita baca pantun bersama-sama. Beli siakap di Tanjung Keramat, jangan dilupa belum bersiap. Amalkan sikap berjimat cermat, tanah sedepa menjadi ladang. Maksudnya telah diberikan, yaitu amalan berjimat cermat dapat menambahkan rezeki. Suka cikgu buat ulasan sedikit tentang pantun yang kita baca tadi. Bersiang itu maknanya ikannya belum disiang, ikan siakap, ya. Okey, dan tanah sedepa. Tanah sedepa adalah mengikut keluasan, iaitu sedepa. Depa adalah ukuran daripada hujung jari kita dan apabila kita depakan sehingga sampai ke hujung jari sebelah kiri. Itu ukuran sedepa dan mungkin akan menjadi satu ladang yang luas sekiranya kita berjimat cermat dan kita dapat membeli tanah-tanah yang lain. Kita pergi kepada pantun yang kedua. Di bawah jeti airnya surut, biduk berlalu berselang-seli. Hajat di hati, usah diturut, fikirlah dahulu sebelum membeli. Cikgu jelaskan sedikit maksud biduk. Biduk adalah perahu untuk menangkap ikan ataupun membawa barang. Jadi berselang-seli ini banyak biduk yang berlalu di bawah jeti yang airnya surut tadi. Itu hanya pembayang. Okey, untuk menyatakan maksud pantun ini kita melihat 2 baris yang terakhir, yaitu hajat di hati usah diturut dan juga fikirkan dahulu sebelum membeli. Maksudnya kita perlu berfikir dahulu sebelum membeli sesuatu barangan. Fikir dulu, penting atau tidak, perlu atau tidak. Okey, pantun yang ketiga. Petik pegaga di Kuala Jati, anak dara masak pria. Lihatlah harga, utamakan kualiti, pasti gembira, hati ceria. Di sini pun ada beberapa perkataan. Pegaga adalah sejenis ulang-ulaman. Dah kita belajar untuk tajuk-tajuk yang terdahulu. Dan juga pria. Pria adalah sejenis sayuran yang rasanya pahit. Sebab itu ada perbandingan yang mengatakan pahit seperti pria. Okey, maksudnya pula, bolehlah kita nyatakan seperti ini. Nilailah dahulu kualiti sesuatu barangan dan harga yang berpatutan sebelum membuat pembelian. Tengok dulu, barang itu berkualiti atau tidak, harganya berpatutan atau tidak. Baru kita buat pembelian, mengelakkan pembaziran. Pantun yang keempat. Di tepi paya elok bersangkut, 5 purut batangnya berduri. Pentingkan gaya, jangan diikut, jika diturut binasa diri. Limau purut adalah sejenis limau yang daunnya selalu dimasukkan ke dalam masakan.
terutamanya tom yum. Sedap tu. Okey, maksudnya bolehlah kita katakan bahawa membeli barangan perlulah mengikut keperluan dan bukan mengikut perasaan. Kalau ikut perasaan, semua barang kita nak beli. Tapi tak perlu pun. Kita berminat, cantik, tengok kawan pakai, kita nak. Nilai dahulu, perlu atau tidak, kehendak ataupun keperluan. Okey, dah selesai. Dan di bahagian bawahnya ada diletakkan poster kempen berjimat cermat. Tip kawal sikap boros. Amalan menabung. Boros tu maknanya suka membazir. Okey, dah selesai. Kita terus ke buku aktiviti muka surat 87. Buku aktiviti muka surat 87, aktiviti 2. Lafazkan pantun, kemudian terangkan maksudnya. Mari menabung. Jom baca pantun sekali lagi. Pucuk rebung corak wow bulan, untuk cantikkan ditambah warna. Sikap menabung jadikan amalan, elok amalkan di mana-mana. Pucuk rebung adalah salah satu ukiran tradisional. Ya. Dan corak wow bulan tu bentuk seperti wow bulan. Okey, maksud pantun telah dinyatakan di petak sebelahnya, iaitu sikap suka menabung perlu diamalkan selalu. Tak kira di mana saja kita berada, kita perlu menabung. Menabung di sini adalah menabung wang. Okey. Kita lihat pantun yang kedua. Berkebun bawang tepian sawah, rakan taulan datang bertamu. Jimatkan wang, janganlah mewah, jadi bekalan waktu susah. Pebayangnya menyatakan bahawa ditanam bawang di tepi sawah dan kemudian rakan taulan adalah rakan-rakan. Maksud pantun, bolehlah kita nyatakan seperti ini. Amalan menjimatkan wang amat perlu sebagai bekalan semasa kita susah. Jadi bila kita susah, kita tak ada kewangan, kita masih ada lagi sumber tabungan kita. Betul. Cikgu dah bagi penuh maksud pantun di sini. Tak perlu kamu tambah-tambah, kamu cuma perlu salin dan lengkapkan saja. Baik, pantun yang ketiga. Membeli rebung elok isinya, kuning seakan warna keemasan. Amalan menabung besar manfaatnya, boleh digunakan waktu kecemasan. Rebung adalah anak buluh. Anak buluh lah yang baru tumbuh. Boleh dimakan tu. Buat gulai, buat pajeri, ya, banyak yang boleh digunakan. Okey, maksud pantun. Bolehlah kita nyatakan seperti ini berdasarkan kepada baris ketiga dan baris keempat pantun yang kita baca tadi. Amalan menabung cukup bermanfaat dan cukup berguna waktu kecemasan. Waktu kita dah terdesak, tidak ada sumber keuangan, amalan menabung itulah yang akan membantu kita. Okey. Pantun yang keempat. Ke Tanjung Kota mencari makanan, tiba di pekan membeli puding. Tabungan kita jadi simpanan untuk digunakan di Menara Gading. Di sini ada satu perkataan yang mungkin cikgu rasa perlu cikgu huraikan untuk kamu, iaitu Menara Gading. Menara Gading ini adalah pusat pengajian tinggi dan seperti universiti, mungkin college itu Menara Gading. Jadi maksudnya bolehlah kita tulis seperti ini berdasarkan baris ketiga dan keempat. Wang tabungan boleh kita gunakan sewaktu kita belajar di universiti. Sebab Menara Gading tadi maksudnya universiti. Dah selesai pun maksud pantun. Cikgu dah bagi keseluruhan. Kamu cuma perlu menyalinnya dengan lengkap dan tepat serta ejaan yang betul. Dan kemudian nanti bawalah buku ini untuk kita bincang-bincangkan bersama sekali lagi bagaimana cara mencari maksud pantun yang lebih tepat, yang jelas. Sebab kalau secara video ini sukar untuk cikgu jelaskan kepada kamu. Kalau berdepan lebih mudah. Okey, setakat itu saja dahulu untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.